Harga shilling runcit ayam standard RM9.40 sekilogram bagi Semenanjung mulai Jumaat ini. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Mohan Shinasami, Berita Tengah Malam. Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju menubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi bagi membantu keluarga Malaysia menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan pasukan khas itu berperanan mengumpulkan semua maklumat daripada kementerian, agensi dan orang ramai bagi merangka strategi serta mengkoordinasi tindakan menyelesaikan isu-isu berkaitan inflasi, khususnya mengawal kenaikan harga barang dengan lebih efisien dan berkesan. Pasukan khas jihad tangani inflasi itu akan dipengerusikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan dianggotai 5 ahli yang lain iaitu Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kendi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Pegawai khusus di setiap kementerian akan dilantik sebagai pegawai rujukan untuk memberi maklum balas segera kepada pasukan khas itu dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP selaku urus setianya. Kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan keluarga Malaysia tidak terkesan dengan serius akibat daripada kenaikan inflasi di seluruh dunia. Jemaah Menteri memutuskan untuk tidak mengampungkan harga ayam dan meneruskan subsidi. Justru harga shilling runcit ayam standard ditetapkan pada RM9.40 sekilogram bagi Semenanjung. Kenyataan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kendi juga memperincikan penetapan harga shilling runcit telur ayam bagi grade A pada 45 sen sebiji, grade B 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji di Semenanjung Malaysia. Penetapan harga shilling ayam standard dan telur itu mula berkuat kuasa Jumaat ini. Kerajaan komited untuk terus menetapkan mekanisme pengawalan harga bagi memastikan keluarga Malaysia tidak terbeban dengan cabaran kos sara hidup. Kementerian Kesihatan menetapkan tata cara pengurusan jenazah Islam yang dijangkiti COVID-19 dibenarkan untuk dimandi dan dikafankan dengan amalan langkah berjaga-jaga. Kenyataan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memperincikan urusan mandi dan kafan akan dilakukan oleh pengendali jenazah yang terlatih di hospital dengan memakai peralatan pelindung diri PPE lengkap dan bersesuaian serta mengelakkan aktiviti yang berunsur prosedur penjenaan aerosol. Selain itu, hanya 2 waris dengan status vaksinasi lengkap serta memakai PPE yang lengkap dibenarkan membantu urusan memandikan dan mengafankan jenazah di hospital. Sebelum ini, KKM menetapkan tata cara pengendalian jenazah pesakit COVID-19 beragama Islam hanya melakukan proses tayamum atas permukaan paling luar beg jenazah tanpa perlu dimandikan dan diuruskan sepenuhnya di hospital tanpa penglibatan waris. Sementara itu, bagi pengurusan mayat bukan Islam yang dijangkiti COVID-19, Khairi berkata sekiranya prosedur upacara terakhir memerlukan penukaran pakaian baharu, pakaian tersebut boleh diletakkan atas badan mayat tanpa prosedur AGP dan hanya 2 waris lengkap vaksinasi dibenarkan sertai urusan itu. Selain itu, turut disemak semula adalah penggunaan 1 beg mayat bagi setiap jenazah atau mayat yang dijangkiti COVID-19 berbanding sebelum ini yang perlu menggunakan 2 beg mayat. KKM tidak menetapkan jumlah waris yang boleh terlibat dalam upacara pengubumian jenazah tetapi perlu memakai PPE.
Baik, umat Islam di negara ini akan menyambut Aidiladha pada 10 Julai ini. Pengumuman dibuat penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Asral Jusman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka saya bagi pihak penyimpan Moho Besar Raja-Raja Malaysia dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1443 Hijrah ialah pada hari Jumaat 1 hari bulan Julai 2022 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Kurban 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Ahad 10 hari bulan Julai 2022 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring kempen kebersihan mencerminkan kemakmuran haji, jemaah Malaysia bukan sahaja diingatkan mengenai kepentingan bergotong royong tapi juga keperluan menjaga nama baik negara. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Abdul Rahman, mengakui kempen sama pernah diadakan bermula 2017 dalam operasi di Arafah, Muzdalifah dan Mina sehingga mendapat pujian Menteri Haji Arab Saudi dan selepas itu diteruskan di peringkat kawasan penginapan. Jadi dengan para jemaah haji kita telah pun bersedia dan bersama-sama dan dah biasakan diri untuk menjaga kebersihan, maka kita mengharapkan kempen kebersihan di masyair yang telah pun kita mulakan sejak tahun 2017 ini juga mencapai kejayaan, jangan berarti kata menghasilkan perkemahan Malaysia yang bersih di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Jemaah Haji Malaysia juga katanya perlu mengekalkan budaya kebersihan seperti yang diamalkan jemaah sebelum ini bagi menjaga imej Malaysia di mata dunia dan menjadi contoh kepada jemaah negara lain. Musim haji tahun ini menyaksikan 14,306 jemaah Malaysia akan mengerjakan rukun Islam kelima itu yang tinggal di 5 penginapan di sini dengan dibantu 320 petugas TH. Kerajaan bersetuju melanjutkan tempoh pelaksanaan pengonculan fee pembaharuan lesen dan lesen tambahan bagi pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong yang memohon pembaharuan lesen sehingga 31 Disember ini. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK memaklumkan keputusan itu adalah atas keprihatinan kepada pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong yang masih terkesan susulan impak pandemik COVID-19. Menerusi kenyataan dimaklumkan, pengecualian fee pembaharuan lesen itu melibatkan 3,419 syarikat pengusaha pelancongan yang berjumlah 5.676 juta ringgit. Sebelum ini, MOTEK telah memberi pengecualian fee pembaharuan lesen dan lesen tambahan bagi pengusaha pelancongan dan pemandu pelancongan yang memohon pembaharuan lesen bermula 1 Januari hingga 30 Jun 2021, seterusnya dari 1 Julai hingga 31 Disember 2021 dan kemudian dilanjutkan dari 1 Januari lepas hingga esok. MOTEK merupakan agensi kerajaan yang menguatkuasakan Akta Industri Pelancongan 1992 / Akta 482 dan peraturan-peraturan mempunyai bidang kuasa menguatkuasakan akta itu bagi melesenkan pengusaha pelancongan di bawah Seksyen 5 dan pemandu pelancong di bawah Seksyen 21.
Baik, bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah malam tadi berkenan berangkat ke Majlis Santapan Malam sempena memuliakan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-259 di Istana Negara. Keberangkatan tiba Sri Paduka pada jam 8.45 malam diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut berangkat Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulai, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Hidris Shah, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dan Sultan Kedah Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah. Berangkat sama pemangku Raja Pahang Tengku Hasnal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah dan Tunku Temenggung Johor Tunku Idris Iskandar Al-Haj Sultan Ibrahim serta kerabat raja. Majlis turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah serta Sarawak. Raja-Raja Melayu diiringi Menteri Besar masing-masing, manakala Yang di-Pertua Negeri diiringi Ketua-Ketua Menteri kecuali Sarawak diiringi Timbalan Premier. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta isteri Datin Seri Muhaini Zainal Abidin, Menteri-Menteri Kabinet. Terdahulu, mesyuarat Majlis Raja-Raja berlangsung selama 2 hari yang bermula hari ini dipengerusikan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulain dengan dihadiri semua Raja-Raja Melayu kecuali Kelantan, Pahang dan Johor. Kelantan diwakili Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra. Pahang diwakili pemangku Raja Pahang Tengku Hasnal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah dan Johor diwakili Tunku Temenggung Johor Tunku Idris Iskandar Al-Haj Sultan Ibrahim. Mesyuarat turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Terengganu bakal menjadi negeri keempat membangunkan sistem pentadbiran tanah secara elektronik e-Tanah selepas memeterai perjanjian konsesi sistem itu dengan Kerajaan Persekutuan. Pembangunan sistem berkenaan, kata Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, dijangka selesai dalam tempoh 2 tahun dan mula diguna pakai menjelang tahun 2024 dengan tempoh pengoperasian selama 12 tahun. Berbagai dasar dan program strategik telah direncanakan dan sedang dilaksanakan seiring dengan tuntutan kepesatan pembangunan serta cabaran masa kini. Beliau memaklumkan perkara ini pada majlis menandatangani perjanjian konsesi sistem e-Tanah antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Terengganu dan Syarikat Puncak Tenggap Sendian Berhad di Ibu Negara. Hadir sama Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Rosli Issa. Tahun ini juga, kementerian menyasarkan untuk menyempurnakan pemeteraian perjanjian konsesi dengan negeri lain termasuk Terengganu supaya pembangunan sistem di negeri-negeri itu dapat dimulakan dengan segera. Pemerkasaan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET antara penyumbang penurunan kadar pengangguran daripada 4.1% pada suku akhir 2021 kepada 3.9% April lepas. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim memberitahu statistik itu diperoleh daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Memang TVET ni untuk nak kita atasi masalah pengangguran yang ada dalam pasaran. Ketika sebelum pandemik pun dah ada dah. Selepas pandemik pun ada lagi. Masa pandemik memang orang tak kerja, banyaklah pengangguran. Ini yang kita nak sebutkan, TVET akan mengurangkan masalah pengangguran dan juga mengatasi program-program yang telah dilaksanakan bagi tidak berlaku limpahan penganggur dalam pasaran, dan begitu juga mereka-mereka yang terkesan ketika menghadapi pandemik COVID-19, ada yang berhenti kerja dan sebagainya. Inilah yang kita laksanakan. Jadi kalau kata nak mengatasi, nak mengurang, memang perkara itu dilaksanakan bagi kita mengatasi masalah mereka-mereka yang menghadapi pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas dialog berstruktur Tripartit 2022 Wilayah Utara meningkatkan kebolehkerjaan graduan TVET di Alustar, Kedah.
Program merupakan platform perbincangan 3 penjuru antara pemain industri, pusat latihan serta agensi pusat berkaitan di wilayah utara sebagai inisiatif berkongsi idea dan pandangan dalam memperkukuhkan pembangunan modal insan mahir serta meningkatkan kebolehkerjaan graduan TVET. Perkeso melalui program Return to Work telah membantu lebih 45,000 pencarumnya untuk kembali bekerja setakat Mei lepas. Lebih 2,000 daripadanya menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dan perniagaan. Perkeso juga memperkenalkan pertandingan MasterChef Return to Work buat julung kali bagi melahirkan lebih ramai usahawan dalam bidang seni kulineri. Peserta merupakan pencarum perkeso hilang upaya akibat kemalangan pekerjaan atau penyakit. Ini vocational yang mereka boleh buat lah. Seperti mana yang ini, mereka minat untuk membuat masakan dan sebagainya, mereka boleh, menjahit pun boleh. Dan lain-lain yang melibatkan kemahiran untuk vocational lah. Lawatan Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia dan Indonesia, ISWAMI, terus memperkukuh hubungan Indonesia dan Malaysia. Program lawatan Setiakawan Delegasi Media Indonesia ke Malaysia itu juga antara lain memberi gambaran sebenar pengurusan penempatan pekerja asing di negara ini. Pengurus Besar Kanan Pentadbiran Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, PKNS, Syahrul Mohni mengakui program seperti ini juga memberi kefahaman dalam menangani isu yang mempunyai kepentingan bersama. PKNS berharap delegasi dan ahli-ahli ISWAMI dapat memberi sokongan usaha-usaha kerajaan pusat dan negeri dalam mengharmoni rakyat kedua-dua negara. Siang tadi, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, PKNS, menerima kunjungan 20 delegasi pengamal media Indonesia di bangunan Asrama Pekerja Asing Wanita Pangsapuri Sri Ayu di Bangi, Selangor. Johor sedang meneliti dan menilai cadangan untuk menambah kadar pemberian bantuan zakat kepada golongan asnaf. Pertimbangan dibuat selepas Majlis Agama Islam Negeri Johor menerima aduan ketidakcukupan bantuan berikutan kenaikan harga barang dan inflasi yang sedang berlaku. Esko Hal-Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid menyatakan kesediaan untuk terus menyantuni keperluan dan permintaan 17,000 penerima bantuan zakat. Tapi yakinlah di bawah kita ini ada had kifayahnya yang menentukan berapa banyakkah bantuan yang boleh disalurkan mengikut taraf fakir atau miskin seseorang itu. Saya sangat percaya dan masyarakat di Johor sini kena beri keyakinan pada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Permohonan bantuan tambahan seperti pendidikan, kesihatan dan sara hidup bulanan juga disediakan sementara menunggu keputusan cadangan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri serapan anak bulan dan penetapan tarikh rasmi Aidiladha di Pontian, Johor. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Hari Aituddin Al-Musaffah Billah Shah berkenan mengurniakan beasiswa yang di-Pertuan Agong kepada 12 penuntut Institut Pengajian Tinggi di Istana Negara. 8 penerima beasiswa ialah bagi pengajian peringkat Doktor Falsafah PhD, manakala 4 di peringkat Sarjana. 2 penerima akan melanjutkan pengajian di luar negara, manakala 10 lagi telah dan akan melanjutkan pengajian di Universiti Penyelidikan Dalam Negara tahun ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah, yakin kesemua penerima dapat menamatkan pengajian masing-masing dengan cemerlang dan memberi pulangan kepada negara dalam pelbagai bidang. Kalau kita lihat adalah RMK 12 dan juga wawasan kemakmuran bersama. Kita dah sebut dah bagaimana menyediakan peluang dan ruang untuk rakyat kita terus bersama menyumbang, merapatkan satu jurang ekonomi antara bandar luar bandar, dan juga bagaimana kita boleh bersaing dengan negara-negara lain. BYDPA diperkenalkan pada 2006 dan sehingga kini 17 sesi penawaran telah dilaksanakan merangkumi 187 penerima yang diberi penajaan untuk pengajian dalam bidang sains dan teknologi, ekonomi, undang-undang dan kewangan Islam. Reaksi penerima beasiswa.
Saya akan melakukan PhD saya in genetics di University of Cambridge. So I harap bila I habis, I menjadi pakar pendidik genetik dan membawa balik teknologi ini kepada negara Malaysia lah. Saya nak improve the science and technology sector di Malaysia. Saya punya penyelidikan mainly on mengawal pencemaran alam sekitar. So kita biasa akan apply separation process untuk merawat air sisa yang harmful untuk kita punya kesihatan environment semua ni. So sekarang saya akan doing research on the membrane technology and also the advanced oxidation process. Rancangan jangka panjang saya rasa saya akan melibatkan diri saya di sektor pertanian tempatan, tak kisahlah swasta ataupun kerajaan untuk berbakti kepada negara dan menyumbangkan kepada negara dengan ilmu yang saya telah dipelajari. Saya melakukan kajian pencemaran di Antartika dengan menggunakan kulat yeast dari Antartika untuk melihat bagaimana kulat itu beradaptasi dengan bahan-bahan pencemar di sana. Jadi saya sedang melakukan kajian tu, tapi kita lakukan kajian tu di makmal kita lah. Baik, bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendakwa pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram ke atasnya bermotifkan politik. Perkara itu dimaklumkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ketika sesi pemeriksaan balas oleh pihak pendakwaan berhubung kes rasuah membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Ketika prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozila Rajatoran memaklumkan sepanjang beberapa tahun kes itu berjalan, tiada keterangan dikemuka oleh pendakwaan yang boleh dikaitkan sebagai bermotifkan politik. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam responnya berkata, dari segi pendakwaan secara atas kertas, perkara itu memang tidak berlaku. Bagaimanapun, ketika proses pertuduhan, wujud unsur politik. Perbicaraan bersambung esok. Seorang warga Mas mengaku tidak bersalah atas 17 pertuduhan merogol dan melakukan ambang seksual terhadap 2 kanak-kanak. Tertuduh Azhari Ibrahim, 74 tahun, disyaki melakukan perbuatan itu di sebuah kediaman di seberang Perai Tengah antara 2014 hingga tahun lalu. Di Mahkamah Seksyen Pasir Mas, seorang pemandu lori mengaku bersalah mencederakan isteri dan ibu mertuanya menggunakan pisau. Tertuduh Wan Muhammad Hafizuddin Wan Ismail, 27 tahun, didakwa mengikut Seksyen 324 dan 326 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara hingga 20 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripadanya. 5 September ditetapkan sebagai tarikh hukuman. Seorang pemilik restoran mengaku tidak bersalah atas tuduhan menawarkan rasuah RM3,000 kepada Pegawai Tenaga Nasional Berhad pada Ogos 2019. Perbuatan dibuat sebagai dorongan agar bekalan elektrik di restoran miliknya tidak dipotong selepas dia dikesan mencuri bekalan tenaga itu. Sebutan semula kes 16 Ogos dan jika sabit kesalahan, suspek mendapat hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan. Kita ke perkembangan sukan. Kejohanan badminton terbuka Malaysia 2022. Jago pesorang lelaki negara Lee Jizia dan bergu lelaki Aaron Shah So Wuyik menepati ramalan apabila masing-masing melepasi halangan pusingan pertama. Zija memulakan kempen terbuka Malaysia dengan langkah kanan apabila menundukkan wakil Ireland Han Ying dengan straight sets 21-15, 21-11. Saya rasa macam saya cakap, dengan kebiasaan angin saya rasa belum 100% lagi. Dan sudah 2 tahun tak main dekat stadium ini, saya rasa dengan crowd macam ni saya rasa sangat bagus lah. Yeah. I can say it's a normal match for me lah. Yeah. Cuma mungkin ada sedikit lagi kena catch up lah untuk for next round. Yeah. Bagi aksi pusingan kedua, Zija akan bertemu pemain dari Indonesia, Sehar Hiren Rustavito.
Turut mara kepusingan seterusnya adalah bergu lelaki Eren Shah So Woo-yik yang menang ke atas bergu Jepun Akira Koga Taichi Saito 21-18, 21-19. Pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo 2020 itu tekad menamatkan badi gelaran juara sejak mereka digandingkan bersama pada tahun 2017 di laman sendiri. Alah, ini kan lah. Mesti. Saya rasa game hari ini mungkin kita lebih fokus dengan kita diri sendirilah. Buat yang kita kena buat. Kita sudah bincang macam mana. So boleh cakap good win lah for today as a good revenge also, but kita kena lebih fokus lah game yang seterusnya. Mereka dijadualkan bertemu pasangan Singapura Terry Hee, Loh Kian Hin bagi merebut tiket ke suku akhir esok. Mengikuti jejak mereka adalah bergu wanita nombor 1 negara Perlitan M. Tina. Mereka menundukkan pasangan China Liu Zuan, Xia Yuting 22-20, 21-14. Turut mempamerkan aksi memukau bergu campuran muda negara Cheng Tanji Valerie Siu yang mengejutkan pasukan ranking ke-16 dunia Yuki Kaneko Misaki Matsutomo dari Jepun. Mereka bagaimanapun terpaksa bermain sehingga set penentuan sebelum menang 21-16, 14-21, 21-10. Pemain skuash wanita negara Aifa Azman dipilih sebagai pembawa jalur gemilang kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth 2022. Jawatankuasa pemilihan Majlis Olimpik Malaysia MOM membuat keputusan itu bagi menggantikan tempat S. Sivasangkari yang terlibat dalam kemalangan jalan raya pada Ahad lalu. Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria berkata Sivasangkari yang merupakan pemain skuash utama negara memerlukan tempoh 3 bulan untuk pulih sepenuhnya. Aifa Azman, 20 tahun, telah membuat penampilan pertamanya di Sukan Commonwealth pada tahun 2018 dengan menyertai acara persorangan wanita dan bergu campuran. Antara pencapaian cemerlang Aifa adalah memenangi pingat emas acara berpasukan Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur dan pingat gangsa acara berpasukan di Sukan Asia 2018. Aifa juga merupakan pemenang termuda jelajah Persatuan Squash Profesional pada tahun 2018 ketika berusia 16 tahun. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.